Siapa nenek dengan cucu yang dia nampak tu? Jom dengar ni. Okey, kisah yang aku akan kongsikan hari ini datangnya dari seorang teman kita yang hanya mahu dikenali sebagai Kiki. Menurut Kiki, kejadian ini berlaku sewaktu beliau berusia 15 tahun. Pada waktu tu, Kiki dan keluarga baru je berpindah ke kawasan kejiranan yang baru. Jadi diorang ni tak kenal lah sesiapa pun dekat kawasan tu. Okey, begini kisahnya. Pada hari pertama mereka di rumah baru tersebut, waktu mereka sedang mengemas-ngemas rumah, Kiki terperasan yang rumah jiran mereka di sebelah kelihatan agak usang seperti tiada sesiapa pun yang tinggal di situ. Tapi yang peliknya, dekat rumah tu ada baju yang tersidai dan baju-baju tu masih bersih, seperti baru je dibasuh. Jadi mustahil lah rumah tu rumah tinggal kan. Okey, nak dijadikan cerita. Waktu dia sedang meneliti rumah jiran dia tu, Kiki terpandang ke arah sebuah tingkap yang terbuka. Dan pada waktu tu, dia ternampak kelibat seorang wanita tua dan seorang kanak-kanak yang sedang memerhati Kiki dan keluarga. Bila dia ternampak je kelibat tu, bulu roma Kiki terus meremang. Yelah, kalau ikut kisah Kiki ni, wanita tua tu kelihatan seperti seorang yang berusia lebih kurang 70 ataupun 80 tahun. Dan kanak-kanak yang berada di samping wanita tu berambut panjang sehingga menutupi sebahagian daripada wajahnya. Mungkin tu cucu nenek yang dia nampak tu. Okey, dipendekkan cerita, rumah dia ni 2 tingkat dan ada 3 bilik tidur. Bilik tidur utama untuk mak dan ayah dia, 1 bilik untuk kakak dia dan 1 lagi bilik untuk Kiki. Bilik tidur Kiki ni pula adalah bilik yang paling hujung dan ada beranda yang menghadap ke arah hutan. Okey, macam ni. Waktu tu jam dah menunjukkan jam 1 pagi dan Kiki ni tengah menyembang dengan kakak dia. Katanya diorang ni tak tidur lagi sebab excited dapat masuk rumah baru. Okey, tengah diorang sembang-sembang ni, tiba-tiba tingkap dekat beranda bilik Kiki ni terbuka. Maybe diorang ni tengah sembang dekat bilik kakak dia. Sebab Kiki cakap bila dia perasan tu, dia terus bangun berjalan menuju ke arah bilik dia sebab nak tutup tingkap tu. Dan pada waktu tu, Kiki ni tak terfikir yang bukan-bukan pun. Dalam perjalanan tu, bila dia dah mula menghampiri bilik dia, bulu roma dia tiba-tiba meremang dan dia dah mula rasa tak sedap hati. Tapi tak tahu kenapa, kaki dia ni masih belum dapat berhenti melangkah. Dan bila dia dah nak sampai tu, badan dia terus kaku. Dia terkejut sebab apa yang dia nampak dekat situ adalah sosok tubuh seorang kanak-kanak dengan rambut yang sangat panjang tengah berdiri dalam bilik dia. Kiki waktu tu hanya mampu berdiri kaku je dekat situ. Dan katanya sosok kanak-kanak misteri tu mula mendekat ke arahnya selangkah demi selangkah. Waktu tu kata Kiki dia tak mampu nak menggerakkan tubuh dia dan dia waktu tu rasa macam nak menangis dah. Tapi nasib baik sebelum budak tu dapat sampai, kakak Kiki ni tiba-tiba sampai dan sosok misteri tu terus menghilang. Lepas daripada kejadian tu, Kiki mula mengalami mimpi-mimpi buruk. Dia sering meracau-racau dan asyik bad mood je. Ayah Kiki yang mula perasan dengan perubahan sikap Kiki ni decide untuk bawa Kiki ni berubat. Tapi bila Kiki ni tahu yang ayah dia ni nak bawa dia pergi berubat, entah kenapa dia rasa marah sangat. Lepas tu dia meronta-ronta tak nak pergi. Lepas mengamuk meronta tu, dia penat sangat sampai terlelap. Dan bila dia sedar, dia dah dalam kereta on the way nak pergi tempat berubat. Lagi sekali dalam kereta tu dia meronta. Dia pun tak tahu kenapa, tapi waktu tu dia memang tak nak pergi berubat. Abah nak hantar orang pergi berubat ke bah? Tak nak bah, orang tak nak. Sampai pingsan dia meraung. Waktu dia pingsan tu, dia tiba-tiba rasa yang badan dia ni macam panas sangat, macam tengah dimandikan dengan air panas. Bukan panas biasa, panas yang mendidih tu. Mata dia macam terkunci tak boleh buka. Dan waktu mata dia tertutup tu, dia nampak bayangan cucu nenek yang seram tadi tengah berdiri memegang pisau yang berlumuran dengan darah sambil ketawa. Lepas tu bayangan tu mula berlari ke arah Kiki. Kiki terjaga dan pada waktu tu, apa yang dia perasan adalah dia tengah dikelilingi oleh ahli keluarga dia dan ada seorang ustaz tengah pegang kepala dia sambil mulut terkumat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, proses berubat tu berjalan lancar. Tapi isu ni masih belum selesai. Bila ustaz tu tanya sama ada Kiki ni ada tertegur ataupun menegur sesuatu tak, Kiki pun ceritalah apa yang jadi dan apa yang dia nampak beberapa minggu sebelum tu. Menurut Kiki, yang ustaz ni cakap dia akan pergi melawat jiran Kiki ni dekat rumah tu. Dan lepas daripada proses berubat tu, tak ada lagi gangguan-gangguan misteri yang Kiki alami. Benar atau tidak kisah ini, korang nilailah sendiri. Korang rasa siapa nenek dengan budak yang Kiki nampak tu? Dan kenapa Kiki kena kacau sampai macam tu? Cuba komen.